Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafal bin Zaid. Nombor matrik saya AA212360. Saya merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan FYP A37 di bawah penyelaras Puan Nurbaizura binti Hamid. Tajuk FYP kami pada kali ini merupakan sistem penuraian hujan dwi-fungsi. Ahli kumpulan saya terdiri pada Muhammad Azhar bin Hamdan dan Nur Akmal Hafiz Nur Afendi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azhar bin Hamdan, nombor matrik AA212368 dan saya salah seorang daripada ahli kumpulan A37. Hai, nama saya Nur Akmal Hafiz bin Arabandi, nombor matrik AA210492. Dalam latar belakang kajian ini, kami menceritakan serba sedikit berkaitan dengan permasalahan global yang berlaku di negara kita iaitu di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, gas rumah hijau ialah karbon monoksida dan sulfur dioksida yang memerangkap sinaran haba suria dan menghalangnya daripada terlepas dari permukaan bumi. Salah satu akibat yang paling ketara ialah pemanasan global. Hal ini berlaku kerana perbuatan manusia seperti pembakaran terbuka, penggunaan petroleum yang mengandungi pelembab telah menyebabkan suhu bumi meningkat. Bukan itu sahaja, penggunaan zinc akan menyerap sinaran haba daripada cahaya matahari dan kemudiannya akan memancarkan ke dalam ruang bahagian rumah. Masalah ini akan bertambah lebih serius jika tidak mempunyai pengudaraan yang baik kerana haba akan terkumpul di dalam rumah. Ditambah pula dengan kesan pemanasan global yang sudah meningkat dari masa ke semasa, tahap ketidakselesaan ini akan semakin serius. Seterusnya, pernyataan masalah. Kajian ini tertumpu di kawasan luar bandar, sukar untuk mendapatkan semua bekalan air yang bersih, ketidakmampuan dalam membiayai bil air dan elektrik bagi golongan yang mempunyai isi rumah yang ramai, dan peningkatan suhu di dalam rumah pada waktu panas hingga menyebabkan lebih kerap penggunaan kipas elektrik dan secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah kadar bayaran bil elektrik. Objektif kajian kami iaitu sistem penuraian hujan dwi-fungsi terbagi kepada 3, iaitu yang pertama, menghasilkan satu sistem penuraian air hujan dan penjanaan tenaga elektrik secara semula jadi. Yang kedua, memastikan sistem yang dibangunkan dapat membekalkan tenaga elektrik kepada mentol lampu. Ketiga, menggunakan air tadahan yang berfungsi sebagai penyejuk atap bumbung ketika cuaca panas. Skop kajian kami iaitu tujuan utama kajian ini ialah bagi melihat kemampuan aliran air hujan bagi penjanaan tenaga elektrik yang berskala kecil. Dalam konteks ini, tenaga yang dijana adalah khususnya untuk penyalaan barangan elektrik yang menggunakan muatan kecil seperti mentol lampu elektrik rendah floor. Hal ini kerana tenaga yang terhasil adalah daripada pemotongan flux medan magnet menghasilkan putaran turbin. Oleh itu, sistem yang dihasilkan ini menggunakan konsep air yang dikumpul oleh air hujan dan digunakan pada musim panas untuk disemburkan ke atas bumbung bagi memastikan suhu di dalam rumah sentiasa sejuk. Hal ini, air tadahan yang dikumpul akan digunakan pakai untuk disiram ke atas bumbung. Jangkaan hasil. Sistem penuraian hujan dwi-fungsi dapat dihasilkan dengan jayanya. Sistem ini dapat menghasilkan hidroelektrik. Tenaga elektrik akan disalurkan kepada mentol lampu di dalam rumah, dapat memanfaatkan penggunaan air hujan dan diguna pakai semula bagi tujuan aktiviti kerja luar rumah. Dan sistem ini juga dapat mengurangkan suhu apabila pada waktu panas. Konsep kelestarian boleh dikaitkan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar agar dapat mencapai keseimbangan alam semula jadi. Kelestarian alam sekitar juga ialah tanggungjawab untuk memelihara sumber semula jadi sekaligus dapat melindungi ekosistem agar kesihatan dan kesejahteraan tetap terjamin pada masa hadapan. Jika diperhatikan semula, persekitaran semula jadi ini mempunyai keupayaan yang luar biasa dalam masa tempoh tertentu kerana ia dapat mengekalkan daya maju tersendiri. Sebagai contohnya ialah apabila pokok tumbang, ia akan merebut
dan menambah nutrien ke dalam tanah. Walau bagaimanapun, apabila manusia menggunakan sumber semula jadi yang tersedia oleh alam sekitar secara maksimum, keadaan akan berubah. Tindakan manusia boleh menjejaskan alam semula jadi. Oleh itu, tanpa penggunaan kaedah kelestarian alam sekitar, daya maju jangka panjang boleh terjejas pada masa hadapan. Bagi kepentingan pemeliharaan air, air merupakan antara sumber dari alam sekitar yang paling penting dalam kehidupan kita. Pemeliharaan dan pemeliharaan air amat penting agar manusia mendapat sumber air yang bersih dan tidak tercemar. Seterusnya, banyak pihak seperti pihak kerajaan, swasta dan non-government organisation ataupun NGO mula bertindak secara holistik dalam mengawal aktiviti dan tindakan manusia yang boleh memusnahkan dan merosakkan alam semula jadi dari sumber asli. Dan akhir sekali, oleh itu terdapat banyak usaha yang dijalankan bagi menjaga alam sekitar yang sedia ada. Penekanan terhadap aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar dan sumber asli mula dilakukan secara global. Sistem penghasilan dan penjanaan hidroelektrik. Dari segi definisi sistem penjanaan hidroelektrik adalah di dalam sistem penghasilan elektrik, penjana elektrik merupakan satu peranti yang menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Proses penghasilan tenaga elektrik yang terhasil daripada pemotongan flux pada medan magnet oleh pengalih gelung yang ada pada sebuah penjana mempunyai dua jenis penjanaan, iaitu penjanaan arus terus dan penjanaan arus ulang-alik. Di Malaysia, terdapat 3 jenis stesen jana kuasa utama, iaitu stesen jana kuasa hidroelektrik, stesen jana kuasa elektrik dan bergantung kepada penjana dan penggerak utamanya. Seterusnya, voltan yang dihasilkan antara 10.5 kV hingga 11.0 kV. Dan akhir sekali, bagi memudahkan penyelaras nilai tersebut, ia ditetapkan pada kadar 11 kV jana kuasa elektrik, terma dan stesen jana kuasa elektrik gas. Dari segi kelebihan penggunaan hidroelektrik, terdapat 3, iaitu adalah yang pertama, tenaga alternatif yang boleh dipercayai dan konsisten. Yang kedua adalah dapat memberi manfaat kepada kehidupan akuatik seperti ikan. Dan yang ketiga merupakan tenaga yang bersih dan mesra alam. Penggunaan hidroelektrik dalam peralatan elektrik di rumah. Tenaga hidroelektrik merupakan satu bentuk tenaga yang boleh diperbaharui yang dihasilkan dengan memanfaatkan daripada kuasa air yang bergerak dan menukarkannya kepada tenaga elektrik yang boleh digunakan. Kebanyakan bentuk tenaga melibatkan pergerakan yang menjana kuasa dan sistem yang ada pada empangan dibina untuk memanfaatkan dan mengawal kuasa tersebut. Empangan atau loji hidroelektrik akan terdiri daripada beberapa penjana, iaitu generator, dan ini akan disambungkan ke talian kuasa dan menara. Talian ini kemudiannya membawa elektrik ke komuniti, bandar dan rumah di kawasan kejiranan yang berdekatan. Peranan air dalam kehidupan. Air adalah sumber utama yang memainkan peranan penting dalam kehidupan. Menurut Kamus Dewan, air boleh definisikan sebagai cecair yang terbentuk daripada dua bahagian, iaitu hidrogen dan oksigen. Air amatlah diperlukan sebagai kegunaan asasi dan dapat dimanfaatkan bagi tujuan dalam pelbagai aspek. Air amatlah diperlukan sebagai kegunaan asasi dan dapat dimanfaatkan bagi tujuan aspek kehidupan. Antara peranan air iaitu termasuklah di dalam sektor sudut pembinaan. Air memainkan peranan penting dalam pembangunan projek-projek sektor binaan, pertanian, perikanan dan perkilangan. Beralih pula pada sudut ekonomi, air dijadikan sebagai minuman utama yang dibotolkan dan untuk diminum serta dipasarkan. Malah, air juga berguna bagi bahan-bahan kontrak untuk binaan rumah bangunan. Sumber asli air yang meliputi persekitaran. Air juga digunakan dalam pengaliran di saluran pembentung dan parit-parit serta kawasan tertentu untuk mengelakkan banjir. Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC membuktikan bahawa iklim global berubah pada kadar yang tidak pernah berlaku sebelum ini.
Oleh itu, di Malaysia sedang mengalami tren peningkatan dalam purata dari segi suhu permukaan tahunan, purata paras laut dan kejadian cuaca ekstrim. Begitu juga kawasan pantai sentiasa menghadapi bahaya berkaitan iklim. Iklim di Malaysia juga diunjurkan akan meningkat daripada segi suhu, kenaikan paras laut hujan yang berubah-ubah secara spatial dan bermusim dengan beberapa keadaan yang lebih kering dan basah, dan peningkatan kekerapan kejadian cuaca ekstrim di Malaysia. Industri sistem penunjuk telah menghasilkan banyak inovasi baru pada abad ke-21 ini. Inovasi ini telah mempercepatkan proses penyejukan di sesuatu kawasan. Antara inovasi yang kita boleh perhatikan sehingga hari ini adalah kipas angin dan penghawa dingin yang mempunyai pelbagai cipta berbagai jenis. Tetapi, kipas angin telah menjadi penyelesaian yang termurah untuk menyegarkan ruang yang panas. Kerana kipas angin tidak memerlukan kadar elektrik yang tinggi dan hampir semua golongan mampu memiliki kipas angin tersebut di rumah masing-masing. Manakala, bagi sistem pendingin hawa pula merupakan salah satu cara untuk menyegarkan ruangan yang panas. Tetapi sistem ini jarang dipakaikan kerana pendingin hawa bukan penyelesaian yang fleksibel kerana pendingin hawa memerlukan elektrik yang tinggi dan tidak semua mampu untuk memilikinya di rumah kerana harga yang cukup mahal. Selain kipas angin, home radiator juga merupakan salah satu sistem penyejuk atap rumah. Tetapi sistem ini jarang digunakan oleh negara kita. Kebiasaannya digunakan oleh negara-negara yang maju seperti negara-negara yang besar. Fungsi sistem penyejuk atap rumah ini ialah bertindak sebagai ejen penyejuk pada bahagian atap rumah. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sistem penyejuk ini adalah selamat dan mesra alam. Oleh itu, pencemaran yang serius tidak akan berlaku jika menggunakan sistem ini. Di samping dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa, sistem ini juga mengutamakan penjagaan alam sekitar. Definisi kitaran air hujan. Air hujan merupakan proses kitaran alam semula jadi yang terjadi daripada proses kitaran air daripada imbangan air. Proses utama awan akan menyelaraskan pergerakan air yang dipanggil proses penyejatan. Wap air yang tersejat daripada permukaan air dan daratan seperti sungai, tasik, laut, kolam akan membentuk gumpalan awan. Seterusnya, titisan air dalam awan akan membesar menjadi titisan air hujan yang akan jatuh kembali ke permukaan bumi. Secara tidak langsung, proses ini akan melenggakkan proses kitaran air dan kitaran ini akan berlaku secara berulang. Di kawasan iklim separa lembap, latitude subtropika dan tropika dengan taburan hujan antara 750 mm dan sehingga 1250 mm dalam masa setahun. Kadar isi padu air hujan yang turun adalah tidak sama dan di setiap tempat berdasarkan kedudukan geografi di sesuatu kawasan. Penerimaan air hujan adalah sekata sesungguh pun maupun sesebuah negara ataupun di bandar. Penyelenggaraan sistem penuaian air hujan. Proses ini menggunakan air hujan yang dituai secara terus daripada atap rumah dan dimasukkan ke dalam tangki air simpanan dan untuk pemudaraan tenaga haba dan penyejuk. Tangki simpanan air yang komprehensif sebagai bekalan air yang boleh diakses yang menjadi alternatif yang mampan untuk bekalan sesalur air. Dirjeman berdasarkan kajian yang pernah dilakukan menunjuk penjimatan air bersih di sebuah rumah adalah berbeza antara 30 hingga 60% bergantung kepada saiz kawasan pengumpulan air hujan yang ditadah. Sistem akuifer tangki simpanan air boleh dikumpul semula untuk penapisan air hujan dapat mengurangkan banjir selepas mengenal pasti ke kawasan yang terdekat kepada banjir berdasarkan kajian yang pernah dilakukan. Sistem pengumpulan air hujan menggunakan tangki adalah di sesebuah kawasan sesuai untuk di sesebuah kawasan yang mempunyai masalah ekonomi dan kawasan yang mempunyai masalah krisis air.
Dengan kata lain, ia dapat menjimat dari segi ekonomi berkaitan dengan pengurusan keuangan. Terdapat banyak cara yang boleh digunakan bagi meningkatkan keberkesanan sistem tadahan air hujan. Cara ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu dengan meletakkan tangki simpanan di atas bumbung maupun di bawah kawasan kolam ataupun di tempat tadahan. Bagi menampakkan lagi kajian kami dengan jelas, iaitu kami menggunakan carta alir kajian bagi menunjukkan proses kajian kami. Yang pertama, kami mula dan mencari penyataan masalah. Kajian literature berdasarkan kajian-kajian lepas yang pernah dilaksanakan dan dilakukan. Metodologi kajian iaitu terbahagi kepada 3. Yang pertama, objektif kajian bagi mereka bentuk model. Kedua, pengujian model untuk penghasilan tenaga elektrik. Ketiga, pengujian model untuk sistem penyejuk atap rumah. Selepas kajian yang dilakukan, kami akan membuat analisis data berdasarkan kajian yang kami lakukan. Seterusnya, kami membuat kesimpulan dan cadangan bagi menaik pulihkan lagi kajian kami. Yang terakhir iaitu tamat. Bab 3 iaitu pengenalan. Dalam kajian ini, sampel air hujan yang turun digunakan sebagai uji kaji dan pemerhati terhadap keberkesanan air hujan bagi menghasilkan arus elektrik. Uji kaji yang dijalankan adalah dengan memastikan turbin yang digunakan dapat menghasilkan muatan arus elektrik bagi menyalakan mentol pada waktu malam, serta boleh menghidupkan mesin pam air sejuk untuk menyejukkan atap rumah ketika waktu panas. Kesemua uji kaji ini dijalankan berpandukan hasil ujian yang dilakukan ke atas sistem yang direka, iaitu sistem penuaian air hujan dwifungsi. Konsep reka bentuk model. Konsep reka bentuk sistem penuaian hujan dwifungsi ini yang berkonsepkan mesra alam. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan air hujan dan menghasilkan tenaga hidroelektrik serta menyejukkan bumbung. Sistem ini berfungsi apabila air hujan yang turun akan mengalir terus dari bumbung ke tangki air. Apabila air hujan itu mengalir masuk ke dalam tangki air, ia akan menggerakkan turbin dan turbin akan berputar dan menghasilkan arus elektrik. Arus tersebut akan dialirkan ke bateri terlebih dahulu sebelum disambungkan pada lampu di dalam rumah. Oleh itu, ia dapat menyalakan lampu di dalam rumah dengan lebih efisien. Kitaran proses sistem ini akan sentiasa berlaku apabila dengan adanya sumber utamanya iaitu hujan. Bahan yang digunakan adalah turbin. Jenis turbin yang digunakan adalah turbin aliran silang. Ianya berpotensi untuk menjana kuasa elektrik berskala kecil dengan tekanan air yang rendah. Pada ketinggian 1.75 hingga 200 meter, ia mampu untuk menghasilkan tenaga elektrik antara 5 hingga ke 100 kW dan pada skala yang lebih besar, tingginya sehingga 3 MW. Dan akhir sekali adalah putaran aliran di mana turbin ini berpotensi beroperasi adalah dari 40 hingga 5,000 liter sesaat. Tangki simpanan dan jaring penapis air. Kebiasaan, tangki simpanan air juga politina yang digunakan di kawasan perumahan yang diletakkan di kawasan rumah sebagai sistem tadahan air. Tangki khas yang bercirikan tahan terhadap cahaya matahari, serangan kimia, perubahan suhu semasa dan keadaan cuaca yang tidak menentu dapat mengekalkan kualiti tangki simpanan air yang direka. Kebiasaan tangki ini adalah berwarna hitam dan berwarna-warni. Hal ini kerana apabila berwarna jenis dan duk sinar, ia akan menggalakkan lagi pertumbuhan bakteria dan bahan yang terampai. Namun, di kawasan bandar seperti di pusat beli belah dan di kawasan rumah kediaman pangsapuri maupun di kawasan rumah flat, tangki simpanan air jenis kalori tekan tergalvani digunakan bersaiz besar yang mampu menampung isi padu air yang banyak. Tangki ini boleh direka berdasarkan saiz yang dikehendaki dan bercirikan saiz pasang sendiri. Air tadahan akan ditadah melalui
saluran yang diletakkan di atas atap dan mengalir ke dalam tangki simpanan. Pemilihan medium penapis air yang digunakan adalah dengan menggunakan kaedah jaring. Sebelum air hujan yang ditadah mengalir masuk ke dalam tangki simpanan, satu jaring yang dipasang di hujung saliran digunakan sebagai penapis medium. Hal ini adalah untuk menapis bahan yang terambai seperti daun kering maupun batu-batu bahan konkrit agar tidak masuk ke dalam tangki yang boleh menyebabkan kekotoran di dalam tangki simpanan. Dalam mengasihkan projek ini, kami menggunakan kategori pam air jenis reka bentuk anjakan positif sebagai pam air yang akan digunakan dalam sistem pengairan air hujan di fungsi ini. Kami memilihnya kerana pam ini sesuai dalam pelbagai jenis industri, terutamanya di mana terdapat kedua-dua pepecah sensitif serta cahaya kelikitan tinggi hadir. Pam jenis ini juga sangat disyorkan untuk digunakan di mana terdapat gabungan aliran rendah dan aliran tinggi. Contohnya, pam air jet digunakan terutamanya dalam telaga cetek kerana ia boleh dipasang serendah 25 kaki di bawah tanah. Antara penggunaannya ialah mengambil air dari telaga melalui penggunaan sedutan yang disebabkan oleh tekanan atmosfera. Oleh itu, kami telah memilih pam jenis ini sebagai pam yang akan digunakan dalam sistem penuaian dua fungsi ini. Pam air jet ini juga tidak mempunyai bahagian yang bergerak atau bahagian mekanikal yang haus. Oleh itu, ia mempunyai kehidupan jangka panjang sekurang-kurangnya lebih daripada 4 tahun. Kos penyelenggarannya juga rendah dan mudah diganti. Penyembuh air atau water sprinkler merupakan pipe serenjang yang mempunyai muncung berputar di atasnya dan akan disambungkan ke saluran pipe utama pada selang masa yang ditetapkan. Apabila air ditekan melalui pipe utama, ia akan keluar daripada muncung berputar dan ditaburkan pada seluruh kawasan. Sistem penyembuh air ini membolehkan penggunaan air di bawah tekanan tinggi dengan bantuan pam. Ia membebaskan air yang serupa dengan hujan melalui muncung yang mempunyai diameter yang kecil yang akan diletakkan di dalam pipe. Air akan dialirkan melalui sistem pipe dan disembuhkan ke dalam penyembuh air dan diarahkan ke kawasan yang dikehendakinya berdasarkan kapasiti dan pelepasannya. Keberkesanan turbin dapat digunakan untuk kegunaan domestik dalam rumah, iaitu menghidupkan mentol lampu rumah. Seterusnya keberkesanan turbin. Yang pertama, ia dapat digunakan untuk kegunaan domestik di dalam rumah, iaitu menghidupkan lampu rumah. Seterusnya dapat digunakan secara berterusan walaupun bukan pada waktu hujan. Arus elektrik yang terhasil daripada putaran turbin akan dialirkan kepada bateri sebelum disambungkan pada mentol lampu. Setiap kali terhasilnya elektrik, arus akan disimpan di dalam bateri secara tidak langsung. Ia akan mengecas bateri sehingga penuh. Dan kos penyelenggaraan turbin jenis aliran silang ini rendah kerana ianya tahan lasak dan beroperasi dalam julat kadar aliran yang luas sambil mengekalkan kecekapannya.